sesi libat urus pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah mulai kalendar akademik sesi 2022-2023. Peringkat Negeri Kedah bagi sesi petang ini akan dimulakan dengan slot berkaitan pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum. Majlis mempersilakan. Terima kasih Cikgu Ismail Julian binti Ismail serta Cikgu Rosli bin Mansur selaku pengacara majlis pada petang ini. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syauqi Ismail yang memimpin baca doa. Semoga doa yang kita panjatkan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang saya hormati Yang Besar Tuan Haji Huzaini bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Haji Azman bin Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Sama saya juga Yang Besar Dr. Ibrahim bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Periksaan Kanan Lembaga Periksaan, dan paling kanan saya Tuan Haji Mustafa bin Sidi, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan dan Kurikulum. Di barisan hadapan ini ada sebahagian ialah rakan-rakan pegawai daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin ada juga wakil-wakil daripada Jabatan Pendidikan Kedah, Jabatan Pendidikan Daerah, dan bersama kita saya hormati rakan-rakan daripada kesatuan yang dijemput hadir sama, yang saya hormati, yang saya kasihi dan sanjungi, Wadi serta Jawatan Kuasa PMBG seluruh di Kedah. Saya juga dipahamkan ada wakil daripada Jabatan Hayawan Agama Islam Negeri Kedah dan seluruhlah keluarga Dewan, setia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita sama-sama rafakkan rasa syukur pada Allah SWT kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama di Dewan Mentalur Kedah ini untuk satu sesi kebersamaan kita dalam memikul amanah mendidik anak bangsa kita. Kami dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah serta pagi tadi guru-guru 1,000 orang dari Kedah memang bertekad memegang amanah yang diberikan kepada kami sebagai pendidik. Jadi petang ini kita bersama dalam Dewan ini untuk kita serasikan apa yang telah kita tekadkan dengan apa yang harapan daripada datuk tuan-tuan dan puan-puan yang mewakili ibu bapa yang merupakan sasaran kita untuk kita bangunkan, untuk kita didik menjadi pewaris negara. Jadi terima kasih banyak-banyak atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan hadir memenuhi Dewan ini. Walaupun ada lagi tempat-tempat yang kosong, tak apa, yang penting kita ada dan kita nak kongsikan sesuatu yang tidak baharu, tapi perkara yang penting perlu kita fahami, hayati bersama supaya kita dapat mendukung apa yang dihasilkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebab belah petang ni dia berat sikit, mata pun tak berapa nak kuat bertahan. Okey, baru lepas makan tengah hari, mungkin ada yang singgah makan makanan sedap-sedap kat Ustaz ni. Jadi dah datang dari jauh. Saya nak minta izin nak pasang satu lagu warisan yang pernah dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman Haji Asyad dicipta pada tahun 1980. Saya nak bawanya sebab ada baik lirik lagu ini yang pada kami pendidik dekat
dengan apa yang nak disampaikan, mesej itu. Dan supaya mesej yang kita sampaikan melalui lagu ini, mungkin kalau tidak didengari lagu pun kata-kata itu lekat dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan bahawa inilah apa yang diperjuangkan oleh sebahagian besar guru-guru khususnya di negeri Kedah ini. Silakan Guru Setia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa bahawa mesej yang kita sampaikan pagi tadi kepada cikgu-cikgu dan banyak tempat yang saya pergi pun, kita nak beritahu bahawa cikgu telah pun jatuh cinta dengan kerjaya mereka. Mereka telah pun menyambut, menerima tawaran, lamaran, dan mereka telah berkhidmat pun. Dan kita hendak cinta mereka kepada pendidikan ini, mereka terus semai supaya dia bercambah menjadi warisan. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan lah yang akan mewarisi ilmu yang disampaikan oleh cikgu-cikgu yang ada di segenap pelosok negara ini. Kemudian ada cikgu kita sudah pun merantau sekian lama, istilahnya mungkin terbuang jauh, terbuang atas sebab perlu berkhidmat, tapi mereka tetap juga terus semaikan cinta mereka itu dan tak kira ke mana mereka berada. Itulah pengorbanan yang telah mereka buat. Ada yang pergi sampai jauh di sempadan negeri, ada yang sampai ke pedalaman, ada yang sanggup ke pulau, ke merata tempat demi untuk mendidik anak bangsa. Dan mereka bukan bawa apa senjata yang besar, tak bawa alat-alat yang canggih, tidak bawa perkara yang sangat hebat untuk mendidik, tapi mereka ada cara mereka sendiri. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita harapkan YMG khususnya jabatan kuasa dengan apa yang mampu, maka bantulah cikgu kita. Sebab mereka ada cara yang tersendiri, mereka ini kreatif, mereka ada kebolehan dalam mendidik. Jadi terima kasih banyak Tuan Hadi Rozaini pun dah cakap tadi, selama ni tuan-tuan dan puan-puan lah yang banyak mendukung, membantu anak-anak di negeri Kedah ini. Saya masih ingat lagi sesi masa kita bersama dengan YBMK di Raya Hotel,
ada di antara tuan-tuan dan puan-puan bangun, berdiri, cakap, mengumpulkan dana untuk memastikan anak-anak dapat dididik, diberi kelas supaya dapat cemerlang dalam PSR. Tapi tuan-tuan nak supaya biarlah duit yang dikumpulkan itu merata kepada semua pelajar, bukan hanya kepada yang semua A, tapi segenap anak yang ada di sekolah itu nak dibangunkan. Jadi hari ini kita sudah portalkan, kita sudah masukkan di PSR demi untuk memastikan setiap sen yang duit tuan-tuan dan puan-puan kumpul itu masih terngiang-ngiang lagi dalam ingatan saya. Saya pun stay malam tadi di Hotel Raya tu, saya masih ingat lagi pertemuan itu, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perkatakan, dan hari ini kita nak bercakap apa yang kita telah portalkan dan kita buat sama-sama. Jadi sebenarnya kita ada cara yang kita nak buat dengan anak tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita sudah berjanji akad guru itu menjadi cikgu, maka mereka akan portalkan, sebab ini adalah generasi pewaris negara yang kita tidak boleh biarkan, sebab kita akan pergi, negara ini kita akan tinggalkan, ia perlu dipimpin dan disejahterakan. Jadi itulah mesej yang saya harap boleh memberi satu suntikan kepada cikgu-cikgu dengan apa yang telah mereka cemuri dalam bidang ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya letak gambar ini sebab baru malam semalam anak-anak kita baru menjuarai AFF Cup, iaitu Asian Football Federation, usia bawah 19 tahun. Sudah ada 8 kali peringkat final AFF ini, dan Malaysia pernah menang sekali sebelum ini dalam 7 yang lepas, dan yang 8 lagi sekali menang. Apa yang kita nak sampaikan bahawa anak kita di Malaysia ini ada potensi yang besar. Mereka boleh dibentuk, mereka boleh dibimbing, mereka boleh berada di satu kedudukan yang tinggi satu hari nanti. Kenapa saya bawa perkara ini? Kerana anak ini yang bermain malam-malam pernah saya bawa mereka pada tahun 2019 bulan November. Masa itu sudah ada sedikit-sedikit bunyi-bunyi tentang COVID-19 di Wuhan, tapi kami gagahkan pergi bertanding di Indonesia di bawah Asian School Football Federation. Maksudnya pelajar sekolah usia 18 tahun bertanding. Tapi sudah 3 tahun, kenapa mereka main pula bawah 19? Sepatutnya sudah 21. Tapi pada masa mereka pergi bawah 18, mereka baru usia 16 tahun. Indonesia buat dalam bulan 11. Di Malaysia ada apa bulan 11? Peperiksaan SPM. Jadi anak-anak ini tak boleh pergi, maka hantarlah tim bawah 16 tahun. Jadi nak ceritanya, anak yang umur 16 tahun bertanding bawah 18 tahun. Pada ketika itu saya galah satu amanah, saya beritahu pada anak-anak itu, kita pergi ke Indonesia, walaupun kamu usia lebih muda, saya nak kamu balik nanti bawa 2 piala. Piala yang pertama ialah piala kejohanan. Kalau kita tak boleh bawa balik piala kejohanan, kita bawa balik piala yang kedua, iaitu piala jati diri. Bina karakter kamu dalam perlawanan ini, tunjuk satu contoh yang baik, semangat yang tinggi, kamu berjuang demi negara kita. Jadi saya mulalah pada ketika itu, saya pengarah pendidikan negeri 9, saya sudah bawa satu tagline untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik, ABC. Anak itu baik dahulu, kemudian kita cerdikkan dia. Jadi saya nampak anak-anak ini hebat, gagah, badan besar, main bola sudah pastilah hebat, mereka ada kemahiran. Tapi dari kacamata saya, ada lagi perkara yang kita nak bangunkan dia dalam diri mereka sahsiat. Saya cuba amanah yang diberi 2 minggu, saya dekati mereka, santuni, anggap sebagai anak sendiri. Mereka berjaya masuk ke peringkat akhir selepas 41 tahun
Malaysia tidak masuk ke peringkat akhir. Alhamdulillah, mereka kalah dengan Thailand pada perlawanan akhir, mengalahkan Indonesia pada separuh akhir, dan dalam keadaan yang berlaku lontaran botol air mineral, air kencing, asalkan itu, tapi mereka masih boleh mengalahkan Indonesia. Jadi jati diri yang kuat pada ketika itu, saya kata mereka sudah ada satu piala yang akan dibawa balik. Jati diri inilah yang kita nak bina dalam diri anak-anak kita, anak tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah dia ada satu kekuatan dalam didikan yang kita berikan di sekolah. Kemudian bila malam semalam, pemain yang saya bawa itu ada 6 orang bertanding dalam perlawanan akhir, bermain dalam perlawanan akhir, dan kali ini mereka dapat kalahkan Laos 2-0. Pasukan Thailand yang mengalahkan mereka, sepatutnya umur 18 sudah 21, tentulah tim yang adik di bawah tu pun lebih kuat, tapi kali ini berada di nombor 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sampaikan mesej bahawa anak-anak ini adalah anak yang hebat, tak kira di mana saja mereka berada, dan best player yang paling kanan itu, tangan dia letak atas bahu saya. Pada ketika itu tak ada lain, bukan dia tidak hormat saya, tapi dia rasakan saya seperti kawan, sahabat, atau orang yang sudah beri dia sesuatu kekuatan. Dia jadi kapten malam semalam. Dia adalah best player untuk game malam tadi, Aisyah Hadi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, malam tadi saya WhatsApp dia kata dia dalam perjalanan balik ke Johor. Anak daripada kawasan estate main bola di estate. Jadi tidak kira di mana anak itu berada, kalau kita boleh gilap jati diri mereka, karakter mereka, sasiah mereka, mereka pandai menggunakan kebijaksanaan, mereka boleh pergi jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, datang dari pelosok mana sekalipun dalam negeri Kedah ini, anak tuan-tuan dan puan-puan ada potensi yang cukup besar. InsyaAllah bersama kami akan galas amanah dan kita buat sama-sama. Jadi saya dah ambil gambar siap-siap sebab saya kata satu hari dia akan berada di Piala Dunia. Jadi sebelum dia lupa saya dah ambil gambar, saya selfie dengan kamera saya, dengan handphone saya dah tulis nama sebelum terlupa. Jadi malam semalam saya share balik. Bukan apa, anak-anak ini kita nak ikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya dalam dewan ni, kenapa tuan-tuan dah jadi kontraktor, dah jadi pemimpin masyarakat, jadi wali PPIBG, kenapa berjaya dalam apa-apa, mesti ada yang akan jawab, sebab saya dulu sayang cikgu ni, saya belajar sungguh-sungguh dan saya berjaya. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan ada dalam dewan ni sebab masih sayang pada sekolah. Sebab tu jadi wali PPIBG, dah bersara, dah tak ada lagi anak, mungkin nak terus menyumbang untuk kejayaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini terlalu tinggilah kalau kita nak bercakap petang. Tapi nak beritahu, inilah landasan kami, inilah highway kami dalam pendidikan. Highway kita ni ada dalam akta pendidikan. Di muka surat hadapan dia letak falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi kami bukan sembrono, kita bukan hentam buta tuli mendidik anak ini. Dah ada landasan, dah ada pelabuhan yang kita nak tuju, dah ada destinasinya. Pertama, anak ini kita tak akan berhenti didik mereka. Kita akan didik dia walaupun apa keadaan. Sebab tu masa pandemik COVID-19, kita minta tuan-tuan dan puan-puan tolong bagilah peranti, bagilah itu, ini, tolong hantar bahan untuk mengajar. Sebab tak boleh berhenti buat imam sesaat pun. Samalah kita didik anak kita. Yang kedua, setiap anak kita tu ada potensi yang cukup tinggi, ada kelebihan masing-masing. Cumanya mungkin lebih dari sudut seni, lebih dari sudut sukan, lebih dari sudut akademik ataupun apa-apa yang lain. Jadi silap kadang-kadang kita fikir kita nak dia bijak, dia boleh baca, nulis, dapat straight A, baru kita nak anggap dia ada potensi. Ini yang kita selalu tersilap, terlepas.
Maka bagi yang tidak bijak dari segi akademik, kognitif dia, Tuan Haji Rozaini dah sebut tadi, efektif, psikomotor, kognitif. Jadi yang efektif tu, kognitif tu, ilmu dia tu mungkin lemah, dia kemudian baru dia nak bijak. Jadi kita jangan matikan dia dari awal, jangan bunuh dia punya benih itu, dan kita mesti pupuk supaya dia subur. Jadi perlahan-lahan kita sepadukan. Tu akhirnya dia balance, dia boleh berada di puncak Asia Tenggara dalam bola sepak. Jadi kita bawalah anak kita di Kedah ni, tengok potensi sini, naikkan dulu. Dia dah datang ke sekolah, tak ponteng-ponteng, baru kita channel. Pergilah kepada yang lain pula, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini anak pun tak nak datang sekolah, sebab dia rasa kecil diri. Semua nak kira yang pandai baca, dia tak pandai baca. Tapi bab lain tak ada masalah. Nak tolong angkat beg cikgu, nak tolong kemas kelas, nak tolong itu ini, nak main bola, semua boleh. Tapi sebab tak boleh baca, tak boleh buat apa-apa. Jadi inilah silap kita bila memandang anak-anak ini dalam pendidikan. Tidak boleh. Apa baik pun macam anak kita, apa keadaan pun tetap kita sayang, tetap kita jaga, dan kita harmonikan, seimbangkan supaya dia bertanggungjawab dengan didikan agama dan sebagainya. InsyaAllah mereka akan pergi lebih jauh. Kemudian akhirnya mereka dapat ilmu, mereka ada nilai-nilai murni, mereka ada kemahiran. Nombor kat sini memanglah susun 1, 2, 3, tapi sebenarnya boleh 3 dulu, boleh 2 dulu, boleh 1 dulu, tak kira. Yang penting semua tu ada. Akhirnya dia bertanggungjawab. Lepas tu dia ada satu keyakinan diri, dan akhirnya mereka dapat beri sumbangan pada masyarakat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, dapat ada dalam dewan ni, mewakili PABG ni, kalau saya tanya seorang-seorang, ada tak yang dapat straight A+? Ada tak yang dapat straight A? Saya rasa yang straight A+ tu dah ada mahligai besar entah mana-mana dah pergi. Nak turun kampung pun takut tayar kereta kotor. Nak makan dekat warung tepi jalan pun takut sakit perut. Inilah tuan-tuan dan puan-puan lah. Mungkin tak ada A pun dulu. Inilah yang gagah jadikan di untuk YDP PABG menyumbang, cari duit sana sini, nak tolong jumpa ibu bapa. Inilah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belum tentu yang cerdik itu akan bersumbang. Tapi inilah wajahnya yang baik-baik ni, datang hari ini untuk terus nak bina anak bangsa. Jadi kenapa bila kita ajar, nak cari yang cerdik dulu? Carilah yang baik dulu. Mak ayah kat rumah dulu ajar, nak lalu depan orang tua tunduk. Kalau ada tetamu bercakap, jangan menyampuk. Kita dulu ada pintu belakang, masuk ke pintu belakang, tak masuk pintu depan. Semua nilai-nilai mak ayah ajar, dan pergi sekolah, barulah cerdik, barulah boleh. Mak kata kalau tak pergi sekolah tak cerdik, tak boleh kerja, tak boleh kerja, tak ada duit, macam mana nak keluar daripada kesusahan, kemiskinan. Itu dulu. Sekarang ni duduk atas kursi meja makan kat restoran tu, atas kursi baby tu, dah slide dah skrin handphone tu. Dah cerdik dah, dia dah tahu dah nak on nak apa, dah buka dah iPad siap-siap. Cerdik tu dah datang dulu. Ada tak masa tu mak ayah dia ajar nilai-nilai? Tak ada. Cerdik tu mencanak perginya. Baik, belum tentu lagi. Meraung-raung ada kalau tak bagi iPad. So dah nampak ciri-ciri tu. Tapi kita tak apa, hantar sekolah suruh cerdik lagi. Bila dah mencanak-canak cerdik tu, itu yang bila mak ayah terlantar kat hospital, kat kampung, dia tanya dulu. Alung dah tahu, adik dah tahu, dia berapa kali jaga, dia dah balik ke belum? Kira orang lain, bukan kira kita. Jadi kita tak nak dah. Kita nak generasi yang akan datang, dia tak kira orang lain, dia kira dia.
Ini amanah untuk saya lah balik, biar saya tidur celah katil, celah lorong katil di hospital, asalkan saya boleh berjasa pada mak ayah saya. Datang doktor yang baik, santuni orang tua kita. Datang nurse yang ikhlas bersihkan, tukar paper mak ayah kita ataupun kita kalau kita esok dah terlantar nanti. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak hasilkan. Jadi benda ni kita kena tengok, kita kena cari. Kalau kita tak cari, kita tak akan jumpa. Kita tak buat, tak jadi. Jadi visi kementerian pun dah cakap, kita nak insan terdidik, kita nak pendidikan yang berkualiti. Alhamdulillah lah, pendidikan berkualiti. Tuan-tuan di IBG banyak tolong kami. Tak dapat nak bagi duit banyak-banyak, tapi tuan-tuan dan puan-puan tolong. Insan terdidik kita buat sama-sama. Negara sejahtera tu kita tak payah fikir, dia akan datang sendiri. Negara sejahtera tu okey, kita tak payah bersusah payah dulu, kerana dia akan datang apabila gelombang itu sudah kita bina lebih awal. Jadi kita juga ada pelan pembangunan, kita dah rancang jangka panjang, kita akan terus merancang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buatkan itu mesti mengikut lunas-lunas yang sudah betul. Dan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membawa konsep gagasan keluarga Malaysia, ini adalah satu lagi perkara yang kita kena sambut dalam mendidik. Sebab istilah keluarga itu sendiri sudah menggambarkan satu keharmonian, kesejahteraan, kebersamaan. Jadi kita sambut sebab ada keterangkuman, ada kebersamaan, terangkum, semua kita dirangkumkan dalam satu gagasan kebersamaan kesyukuran. Jadi kita sambut. Dan baru pada Februari yang lepas, KPM melancarkan konsep sekolah sejahtera. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang dengar, ada yang belum, mungkin YDP ini dengarlah, dah tahu. Bila cakap sekolah sejahtera ini, suasana yang kita nak timbulkan di sekolah ialah suasana sejahtera. Ada 14 elemen dalam sejahtera, daripada huruf S sampai huruf A di hujung tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bila pergi mesyuarat aktiviti kat sekolah, dijemput bersama, bawa ibu bapa, beritahu, guru besar akan ceritakan sekolah tu sejahtera. Jadi 14 ni kita nak biar anak-anak kita tanam dalam jiwa mereka. Dia rasa kat sekolah ini selamat, satu suasana yang sehat, dia ada adab sopan, dia ada jati diri, dia ada etika, dia ada empati, tak ada budi sana, tak ada budi sini. Semua itu kita nak terapkan. Bukan buat aktiviti itu satu persatu. Buatlah apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah salurkan dana untuk sekolah buat aktiviti, jalan, go ahead, tak ada masalah. Cumanya kita sama-sama sedar, beritahu ibu bapa semua, inilah nilai yang kita nak tanam dalam diri anak-anak mereka. Kalau sekolah nak buat lebih lagi, boleh. Kalau lepas dah cat kat dinding nilai-nilai, jangan padam, biarlah. Sebab nilai itu sudah sekolah dah pilih, cuma tambahkan lagi, jangan ada yang tertinggal. Jadi inilah perkara-perkara usaha kita. Dan untuk capai perkara ini, banyak sekolah bawah tanggungjawab kita, 10,000 buah, 5 juta murid dengan 500,000 guru. Kita kena ada satu kaedah, satu strategi. Nak bentuk nilai, nak tahu ada tak hasil kesannya, maka kita kena buat satu kaedah pentaksiran. Dulu kita buat UPSR PT3, kita buat UPSR PT3, kita buat peperiksaan, kita nak tengok apa yang mereka telah buat dalam sekolah rendah dan menengah rendah. Sistem peperiksaan masih ada, sistem pentaksiran masih kekal. Sebelah kanan peperiksaan itu sijil. Anak tuan-tuan dan puan nak masuk universiti guna SPM, nak pergi buat diploma vocational, ada SBM, ada STAM, nak pergi ke Mesir, nak pergi belajar agama, tak lulus,
mata pelajaran tertentu boleh ulang balik SPM ulangan. Itu bab CJ kita tak akan masukkan. Kekal. CJ ini penting untuk terus sambung belajar lepas tingkatan 5. Sebelah kiri ni kita nak perkemaskan, nak perkasakan pentaksiran bilik darjah, aktiviti jasmani sukan, kurikulum dan psikometrik. Yang ni sebenarnya bukan perkara baru. Kita dah ada sejak tahun 2011 lagi sekolah rendah, 2012 sekolah menengah, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat tak dulu cikgu-cikgu mumuk kata susah nak kena apa, tuan-tuan pun bagi duit buat bilik, beli kabinet, nak letak fail PBS apa semua kan. Masa tu kita cari duit, lepas tu cikgu tak boleh tidur, masuk dalam sistem macam donat pusing tu. Satu negara dah tahu cikgu tak boleh tidur malam sebab nak masuk skor tu. Semua masih ingat. Itu cerita dulu. Okay? Lepas tu datang peperiksaan masih ada, dia terlindung. Semua kita pun cari duit sama-sama buat kelas tambahan apa, lantai tubi beli kertas sebab nak UPS PT3. Ramai yang dapat straight A, yang cemerlang. Okay, jadi tahun lepas kita masukkan sebab pandemik COVID-19, kita tak boleh nak buat peksa. Sekolah asrama penuh ada, Mara ada, sekolah-sekolah Mata Tentera Diraja, banyak lagi sekolah-sekolah pilihan SMK ada, dan perlu pelajar masuk. Jadi macam mana nak buat? Adalah pentaksiran khusus, pentaksiran khas sekolah khusus. Jadi yang berminat boleh mohon. Dulu semua dianggap ambil UPSR PT3 tu seolah nak pergi ke asrama penuh. Macam tu gambar ada. Tapi bila bagi peluang mereka memohon, hanya 25% saja. Hanya 25% saja tuan-tuan dan puan-puan yang memohon. Jadi maksudnya 1/4 saja. Kita diberialah duk pulun. Saya ingat lagi tuan yang cakap apa tu, cari duit untuk buat lantai tubi apa semua tu. Rupanya bukan semua. Jadi kita dah silap, dah banyak dah duit habis ni. Jadi yang lain tak dapat 1 sen pun untuk dia. Jadi sekarang ni yang nak masuk sekolah khusus, mohonlah. Dia duduklah ujian, kalau lulus pergilah dia. Yang lain-lain kita bangunkan dia elok-elok melalui pentaksiran berasaskan sekolah. Kita bagi dia satu pentaksiran, kita bagi dia penganugerahan apa yang mereka mampu buat. Jadi inilah yang kita nak perkasakan. Okey, 3 ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang dah sedia ada, kita nak supaya tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam dewan ni, cerita kat rakan-rakan nanti, fahamkan elok-elok. Ini lagi baik. Yang dulu tu hanya satu je. Masuk periksa sejam setengah UPSR, satu kertas. Kalau sakit perut masa tu asyik tu ulang bilik air, habis terus E, D. Belajar dah 6 tahun. Jadi tak ada apa-apa. Jadi ada yang macam-macam sebab tak boleh periksa apa semua. So ni kita nak tengok dalam 3 perkara ini, sepanjang dia masuk sekolah sampai hujung tahun, ada saja rekod untuk pencapaian dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lah jadi majikan, nak pilih budak, nak yang rekod sikit ke nak yang rekod banyak, yang mana lebih kita nak percaya? Memanglah straight A+. Ada orang tu kat universiti lecture pun tak pergi, kawan-kawan tolong photostat nota lecture tu, masuk bawah pintu, lepas tu baca nota sampai periksa, duduk periksa, dia lagi tinggi result daripada kawan yang bagi nota tu. Assignment dia tak buat, kawan buat, dia lagi baik sebab dia boleh tambah baik assignment yang kawan dia punya. So dapatlah dia first class. Kawan yang duk pergi lecture hari-hari, second class. Mungkin ada lah yang ada pengalaman sama. Okay, orang yang cakap pun sama juga, wallahualam. Okay, jadi cerita dia, jangan percaya sangat periksa ni. Dah belajar latih tubi, lepas tu jawab 1 jam setengah. Lepas tu bukan cikgu dia periksa. Entah cikgu mana-mana periksa kertas dia, cikgu tu tak kenal pun dia. Tulisan dia susah sikit nak baca, dah
potong. Bergaduh sikit pemeriksa tu dengan suami dia, dah buatlah lebih kurang lantak kau lah, bagilah markah. Oh, lepas tu dapat result, kita percaya, mencanak lah, bagus. Padahal bila bekerja, itulah yang curi tulang, itulah yang solak duit, itu ini. Kita duk percaya juga lagi yang atas kertas tu. Tuan-tuan dan puan, maaf lah, saya ni macam nyosang lah. Padahal kita ni pun hasil daripada periksa dulu juga. Tapi nak cerita je, biarlah kita lebih baik daripada yang akan datang. Sebab dah jadi lain. Dulu periksa darjah 5, tak kisah sangat 5A ke berapa A. Tapi sekarang ni dah menjadi-jadi. Bukan ke menjadi murid, menjadi-jadi murid. Tuition yang daripada darjah 1 lagi menjadi-jadi tuition. Jadi macam mana? Dia sampai tak pergi main bola, tak tahu nak tolong mak ayah, tak tahu nak cuci pinggan, tak tahu nak cuci kasut. Apa nak jadi? Jadi biarlah kita bentuk nilai dalam diri dia. Maka kita kena tengoklah secara seimbang, holistik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kalau nak tanya kat sini, ada tak yang sebelum kahwin khusus memasak, khusus jaga anak, khusus bercakap dengan suami, isteri? Ada tak? Tak ada kan? Tapi kita cuba untuk bina keluarga kita. Tak ada peksa pun, elok je. Dah beranak cucu, saya tengok takkanlah usia macam ni ada lagi anak, mestilah sekolah cucu ni. Ataupun orang nak terus jadi wajib pipik biji, kekal. Sebab nampak juga yang, tapi tak tahulah kok ada yang anak kecil kan. Itu rezeki tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi nak ceritanya bahawa kita boleh sahaja buat sesuatu dalam pendidikan ini tanpa periksa. Tanpa periksa boleh. Masa pilih suami isteri dulu, tuan-tuan dan puan-puan, buat periksa tak? Ada tak yang buat ujian pilih bakal suami isteri? Tak ada kan? Tapi TV berapa yang tuan-tuan dan puan-puan pilih bakal suami atau isteri? Ada tak yang pilih TV 1? Tahu kan TV-TV dia kan? Tahap penguasaan 1 sampai 6. Ada tak berani saja nak cabar diri sendiri, pilih bakal suami, bakal isteri yang TV 1? Saya nak tanya, sejujurnya, ada berani? Takut kan? Mesti pilih yang TV berapa? TV 6 lah. Kawan cakap tak ada lah kau punya makwa tu TV 1. Aku tahu lah dia. Tak ada, TV 6. Betul tak? Mencanak TV 6 bagi. Maksudnya kita taksir bakal suami isteri kita tu paling otentik. Kita beri skor yang paling tinggi. Buat balik rumah, mak ayah kita tak percaya dekat kita. Kita cerita macam-macam, tak ada, TV 2 je mak bagi. Nenek lagi pula, sebab dia duduk rumah je, orang kampung, TV 1 je bagi. Lagi parah, jadi tak kuasai. Macam mana nak kahwin? Betul tak? Jadi cubalah bantu bakal suami isteri kita tu supaya mak ayah kita bila bawa pergi masa raya ke apa ke, nampaklah sikit, oh boleh naik sikit jadi TV 3 atau TV 4 untuk melepasi tahap penguasaan. Dan 3 kali raya bawa balik, barulah lepas TV 3 baru lulus untuk kahwin. Nampak tak? Jadi akhirnya pentaksiran ni nak cerita, walaupun cikgu bagi ke anak cucu kita TV berapa pun, percayalah dekat cikgu tu. Cikgu tu yang ajar. Dia hari-hari tengok depan mata dia. Tuan-tuan dan puan-puan, masa pandemik COVID-19 semua mengeluh bila ada kat rumah. Pening nak ajar tak reti. Cikgu ni hari-hari 30-40 budak duk ajar. Takkan tak percaya dekat TV yang cikgu kita bagi. Dia hari-hari tengok. Jadi inilah yang kita nak kena faham betul-betul. Percaya dekat cikgu. Saya dah cakap bagi tadi, cikgu dalam pendidikan ni tak ada perkara yang paling mahal dalam pendidikan kecuali kejujuran dalam mendidik dan mentaksir anak itu. Saya kata kalau cikgu jujur, cikgu betul,
orang percaya dengan apa yang cikgu taksir, budak tu bawa pelaporan dia, bawa ke majikan, budak tu dapat kerja, dapat gaji, gaji tu bagi duit kat mak, sara keluarga dia, infak ke surau, bagi dekat PIBG. Apa yang cikgu dapat? Sebab cikgu yang memulakan pentaksiran itu sampai orang percaya 100%. Jadi itulah bahagian cikgu, itulah yang kita nak. Jadi sekarang cikgu Kedah tadi dah berjanji, dah tepuk tangan, mereka akan buat yang terbaik untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Pengarah pun ada tadi. Jadi petani, tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan percayalah mereka akan didik, beri yang terbaik untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sekali-kali tidak yakin dengan pentaksiran berasaskan sekolah ini. Sebab bagi kita yang beragama Islam, saya nampak ramai yang pakai kopiah, pakai songkok. Tentulah tuan-tuan dan puan-puan dapat didikan agama yang cukup mantap. Yang tak pakai itu bukan tak dapat, dapat juga. Okey, kita dapat didikan yang terbaik dalam bidang agama. Yang mengajar kita ialah Tok Guru. Quran kita boleh mengaji, kita boleh hafal Quran, kita boleh selesai 30 juzuk dengan asuhan cikgu Quran. Tapi ada tak di Kedah ni yang mengaji Quran dengan Tok Guru ada periksa? Ada tak yang ada periksa? Nak alih ada periksa, nak alih ada periksa, hari-hari periksa. Ataupun yang lemah sikit 2-3 hari periksa sebab nak alih satu surah, satu muka surat ke satu muka surat. Kalau tak ada, kenapa pakai apa yang belajar dulu sampai hari ni? Baca Quran hari-hari, dalam solat baca, kenapa boleh? Sebab Tok Guru tu ajar betul-betul dan mak ayah kita percaya dekat dia. Padahal Tok Guru seorang ajar 40 budak. Betul ke ni? Boleh hadis kejap dah habis 30 juzuk. Mak ayah kita percaya. Jadi kenapa kita tak percaya dekat cikgu kita hari ni? Mak ayah kita percaya. Padahal kita dulu, kita surah yang paling rendah, kita paling duduk pada peringkat rendah. Siapa yang ajar? Bukan Tok Guru, abang-abang, kakak-kakak yang dah atas sikit ajar kita. Sekali-sekala lah Tok Guru buat spot check, panggil kita, baca depan dia. Kalau tak tu, datang 40 orang, Tok Guru naik kan. Lepas tu, dia panggil 3-4 orang, dah habis semua 40 orang. Sebab yang lain tu abang kakak dah ajar siap-siap. Selesai. Nampak tak? Kita ni bukan main lah, berlari daripada sekolah nak pergi book nombor supaya dapat nombor 1, nombor 2, cepat boleh balik kan. Akhirnya abang kakak ajar, dah selesai. Jadi cerita dia, pentaksiran ni bukan perkara yang perlu sangat serius periksa sampai nak bawa handphone masuk dewan periksa. Apa hal? Ini adalah periksa yang nak tahu kita ni mampu ke tidak. Selepas diajar oleh cikgu begini, maka masuklah periksa. Bila dah berjaya, betul itu kerjaan kita, maka pergilah ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak kat sini, saya tak akan habis slide ni, panjang slide ni, tapi saya nak buka supaya tuan-tuan dan puan-puan tanya dengan kami di sini. Kalau saya tak boleh jawab, ramai ni puluh balang depan saya ni, boleh tolong jawabkan. Okey, jadi tanya mungkin daripada jauh-jauh. Aku siap lah jumpa 3 PPM tadi nak tanya soalan ni, sebab dah lama untuk simpan kan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buka sesi soal jawab supaya kita betul-betul faham apa sebenarnya kita nak perkasakan dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Lepas ni ada beberapa slide lah saya nak tunjukkan. Tapi sebelum saya pergi jauh, okey, sebelum tuan-tuan dan puan-puan duduk slide screen handphone tu ataupun telena tu, baik kita bertanya dulu kan. Kita segarkan sikit minda kita. Sila tuan. Nama dengan biji mana tuan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
PIBG College Vocational All-Star. Nama saya Muhammad Rizwan Desarkun. Ingin menanyakan satu soalan kepada pihak kementerian tentang memperkasa pentaksiran berasaskan sekolah. Okey, boleh ya? Okey, silakan. Sistem yang diperkenalkan oleh kementerian ini bagi saya adalah satu sistem untuk menggantikan sistem penilaian dari segi peperiksaan, betul kan? Di mana di peperiksaan kita boleh minta maaf. Okey, sistem pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan untuk menggantikan sistem peperiksaan untuk menilai kelebihan dan keupayaan kepandaian seseorang murid. Okey, apa yang saya nak tanya di sini adalah sejauh manakah sistem pentaksiran berasaskan sekolah ini keterusannya? Apa yang di segi keputusan, apa yang saya nak tanya adalah betulkah seseorang guru itu boleh menilai seseorang murid TP-nya 1 hingga 6 dengan penuh keterusan? Okey, feedback yang saya dapat daripada beberapa orang guru dalam usaha untuk nak menilai TP ni daripada 1 hingga 6 ni begitu susah. Bukannya susah apa? Susah kerana ada gangguan daripada waris yang mempertikaikan kenapa guru tersebut menilai anaknya pada tahap TP1 ataupun TP2, sedangkan dia beranggapan anak dia layak mendapat TP5 ataupun TP6. Jadi bila ada gangguan daripada pihak waris, berlaku ketidakketerusan dari segi pemarkahan TP 1 hingga 6. Jadi saya nak tanya, adakah TP yang diberikan oleh guru-guru di sekolah selama ini betul-betul adalah keterusan dari segi keupayaan ataupun kebolehan murid-murid tersebut? Itu saja. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Tuan. NYDP KB mana tu? KB Al-Ustaz. Oh, memang tepat orang yang bertanya. Tuan, dekat kolej vocasional tu, pelajar yang ditaksir tu 70% amali dia tu cikgu dia kan buat. Terima kasih Tuan. 70% cikgu dia buat, 30% yang periksa bertulis. Tapi tuan-tuan puan-puan sedar tak, dah berapa lama dah anak-anak kita daripada kolej vocasional ni keboleh pasaran dia melebihi 95%. Kenapa orang percaya? Ini cerita dia repair kereta, masak, dia buka kedai, dia solid, dia itu ini. Orang masih percaya repair kereta tu. Kalau tak betul lah cikgu taksir, ramai dah tulang langgar masuk longkang, terbabas langgar pupuk. Sebab dekat kolej vocasional tu cikgu dia taksir budak ke dalam bengkel 70% markah dia, 30% yang periksa atas kertas. Jadi kenapa kita tak boleh bagi pada cikgu? Yang kita nak buat ni 100% cikgu tengok hari-hari dalam kelas, 100% cikgu tengok di hujung tahun. Yang ujian akhir sesi akademik itu adalah yang kita nak perkenalkan, yang soalannya datang dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau dulu cikgu buat soalan sendiri kan, dekat sekolah ada yang payah, ada yang senang, jadi kita nampak tak adil. Tapi yang baru ni, yang kita nak perkasakan, boleh sekolah tekan butang download dan buat peperiksaan sekolah. Sekolah A dengan sekolah B tak sama soalan dia, tapi taraf dia sama, standard dia sama, cuma soalan tu tak sama. Jadi inilah yang kita nak buat dalam penambahbaikan PBD secara sementik. Dulu senang kita periksa, kita tahulah.
Tapi kita panggil ujian akhir sesi akademik sebab kita dah tukar, dia tak lagi setahun-setahun, dia langkah tahun. Jadi kalau yang dekat vocational tadi kita boleh percaya 70%, yang ni kita buat dua. Satu yang cikgu taksir, yang kedua ialah kita buat dengan soalan yang setara standard. Tak susah untuk cikgu, jadi kita tengok nanti. Mungkin berbeza, ada yang satu dapat TP 5, satu dapat TP 6, ataupun TP 3 dengan TP 6. Tak apalah, ada budak tu dia rajin dalam kelas, cikgu suruh dia buat, cikgu ajar dia patuh, dia dengar. Cikgu menilai dia sepanjang tahun, baguslah kamu ni semua faham, cikgu bagi kerja semua buat latihan, tak pernah tak siap. TP 6 lah dia rajin. Tapi bila periksa, dia malas nak baca, dia tak ingat, masuk dia panik, hari tu sakit perut, sembubuk ke apa ke, dah kantoi dia, markah rendah sikit, dapat TP 3. Tak apalah, itu yang sejam punya hal. Tapi yang setahun punya hal bagus, ataupun sebaliknya. So kita tengoklah dua-dua, janganlah percaya banding kenapa ni 6 jadi 5. Jadi pokok pangkalnya kena percaya. Dan pagi tadi saya dah cakap dah dekat cikgu-cikgu di Kedah ni, saya kata cikgu, bab menilai ni jangan tipu, dosanya besar. Katalah cikgu patut bagi dia 3, cikgu bagi 6. Orang silap ambil dia, lepas tu dia buat perkara tak betul, siapa salah? Kita salah. Kita gambar dia tak betul. Berani tuan-tuan dan puan-puan pilihkan TP 1, cakap dekat mak TP 6. Berani tak? Saya dah tanya tadi, tak ada yang bagi TP 1. Tunjuk kat mak semua yang TP 6. Kenapa tak bawa yang TP 1 tapi cakap kat mak TP 6? Tak berani. Jadi saya cakap kat cikgu sama, jangan cikgu tipu. Cakap terang-terang, betul-betul, inilah dia, autentik. Perkara yang paling besar amanah yang diberikan ialah didik, ajar, dah ajar, taksir dia, dah taksir, beri laporan, biar orang tahu inilah orangnya. Kita iktirafkan. Dekat kampung kita pilih tok imam tu, suruh dia jadi imam. Kita taksir, tak ada pressure pun. Mungkin adalah interview dekat Jabatan Agama ke apa kan, tapi kita pilih yang terbaik. Kenapa tak boleh nak percaya dalam inilah yang kita duk ajar. Takkan besok dah habis sekolah SPM baru nak belajar benda-benda taksir dalam kehidupan. Kerja taksir ni kerja yang memang hari-hari kita taksir. Taksir, patut tak kita pergi ataupun tak patut. Taksir punya taksir, akhirnya tak apalah kita pergilah, walaupun jauh kan. Jadi sampailah tuan-tuan dan puan-puan kat sini. Ni pun duduk tengah taksir saya ni masing-masing ni. Betul kat ni TKP cakap ni, jangan sedap cakap je, besok dia tak buat apa, balik duduk bilik ekom jabat, goyang kaki. Tuan-tuan duduk taksir apa yang saya cakap ni, nak tengok betul ke tidak. Jadi kerja kita hari-hari sunat duduk taksir orang je. Jadi yang duduk cakap dekat media sosial tu macam-macam tu, kerja dia mentaksir orang punya kerja, sendiri punya kerja tak taksir, duduk taksir kat orang je. Cakaplah dia. Saya tak ada kisah lah orang nak taksir apa dekat media sosial tu, pokok pangkal kat hati kita. Ada yang tanya saya, Datuk, kita dah cerita sekolah sejahtera lah, kita nak buat PBS, nak suruh nampak murid yang kesejahteraan dia apa semua. Macam mana kita nak tengok dekat mana, nak tahu ukur dia sejahtera tak sejahtera? Saya kata sejahtera ni ukur dia satu tempat je. Agak-agak dekat mana? Dekat mana? Dekat ni, dekat sini ni. Kalau boleh senyum, boleh tenang, boleh cari jalan penyelesaian masalah, boleh jadi YDP PABG, tak ada hal, tanda sini dah sejahtera dah tu. Tak ada hal dia, datanglah mak bapak macam mana pun, tuan-tuan dan puan-puan boleh bercakap, tangani, selesaikan. Mari guru besar minta duit, bagi. Mari cikgu nak buat program, jalan. Sejahtera dia letak kat sini. Jadi cerita dia ialah kena ada kejujuran. Tuan, insya-Allah kita ada strategi lah. Saya tak payah cerita kat sini, rakan-rakan saya nanti akan cerita dengan cikgu-cikgu. Kita akan buat latihan, kita akan bagi pencerahan, kita akan bantu, panggil dia buat tu item.
banyak lagi langkah-langkah yang kita kau. Ni salah satu ni tak pernah ni nak cerita pasal kerja buat kita panggil YDP PMBG ni nak cerita pasal PBS. Jadi kita ini usaha-usaha yang kita buat, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma mari sama-sama beri keyakinan kepada kami di Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya bawa rakan-rakan ni, pengarah BPK ada, timbalan pengarah kanan lembaga, pengarah SKK, semua ni peneraju ni kuat-kuat belaka dengan pegawai masing-masing itu. Jadi mereka dengar dan akan bergerak sederak dengan cikgu-cikgu, insya-Allah. Kalau ada lagi tuan-tuan soalan, kalau sesuai nanti saya paparkan slide dia. Sila Puan. Ya kan? Ada ke depan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Soalan saya, sebelum tu saya Puan Balkis binti Bahadun, YDP Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Okey, antara usaha pemberkasaan untuk pentaksiran ni salah satunya ialah ujian psikometrik. Jadi di sini saya inginkan penjelasan berkaitan dengan fungsi sebenar psikometrik, terutamanya sebelum ni yang kita tahu di sekolah rendah kita pada mulanya hanya jalankan pada murid tahun 6. Kemudian untuk yang terbaru kita adakan pula untuk murid tahun 3 ke 4 tak silap saya. Jadi saya nak tahu fungsi sebenarnya, sebab kalau nak diikutkan apabila pemilihan untuk ke sekolah SBP atau MRSM dan sebagainya, adakah ujian psikometrik ini menjadi salah satu kriteria untuk pemilihan tersebut? Sebab kalau berdasarkan, sebab selain daripada itu saya untuk maklumat semua, saya juga bukan cikgu sekolah rendah. Jadi saya melihat kesan kalau nak ikutkan, kalau psikometrik ini dijalankan pada peringkat awal, terutama kalau murid tahun 3 amatlah baik. Sebab kita boleh kesan kecenderungan ataupun apa juga kelebihan keistimewaan murid-murid yang kita kadang-kadang kita orang kata kita tengok kita tak nampak, tapi bila kita buat ujian kita dapat kesan, dia dapat membantu cikgu-cikgu lah. Terutama apabila dari tahap 1 untuk ke tahap 2, dia ada satu orang kata macam, kalau kita culture shock ni, bukan culture shock, maksudnya peralihan budaya daripada tahap 1 ke tahap 2. Jadi bagi saya ujian psikometrik ni memang baguslah kalau diadakan lebih awal untuk membantu guru-guru dalam kata membantulah cara pembelajaran pelajar untuk keberkesanan belajar. Jadi soalan saya di sini ialah orang kata fungsi antara pemberkasaan untuk psikometrik ni ke arah sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi macam si kembang Cina lah kan, belum suruh dah datang. Jadi belum cakap dah tanya. Jadi terima kasih Puan. Itulah sebenarnya pemberkasaan PBS. Salah satu komponennya ialah pentaksiran psikometri. Dalam PKSK yang saya cakap tadi, pentaksiran khas sekolah khusus tu, komponen tu dah ada, kita masukkan. Sebab tu dulu ada pelajar pergi asrama penuh, tak sampai seminggu menangis-nangis. Siapa yang menangis? Cuba jawab. Siapa yang menangis? Mak atau ayah dia kan? Mula-mula nak suruh anak masuk asrama penuh. Lepas tu bila anak dah tak ada kat rumah, menangis-nangis pula, ambil bawa keluar. Anak pun nangis juga. Jadi keluarlah dia. Sebab dia nak suruh masuk asrama penuh, dia nak masuk asrama, bukan anak, mak ayah dia yang belia. Dia sebab dia dulu asrama penuh lah, kali itulah. Betul ada kemudahan macam-macam, tapi kat rumah sekarang, kat sekolah biasa pun banyak dia kemudahan. Sebab tu kita ada ujian psikometri. Kita nak tahu apa kecenderungan minat pelajar itu. Dia ada komponen dia, ada ujian dia. Jadi terima kasih cikgu. Yang pemerkasaan kita ni bermula tahun 4, tahun 5, tahun 6, tingkatan 1, 2, 3. Dulu 3 kali ya, tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 3. Kali ni 6 tahun itu ada, kita akan tengok melalui instrumen yang
kita bangunkan. Cuma tak di tahun 3. Dulu ada aptitude tahun 3, tapi orang anggap macam biasa. Jadi akan ada di tahun 4, akan lihat upayaan dia. Dalam aptitude itu ada nilai-nilai penguasaan supaya kita boleh tahu kecenderungan dia, dan kita perbaiki seawal tahun 4. Lepas tu tengok lagi, baiki tahun 5, tengok lagi, baiki tahun 6. Cikgu pun boleh ambil data itu. Kita akan latih cikgu kita macam mana nak guna data psikometrik, tahu minat anak tuan-tuan dan puan-puan, kecenderungan dia, dan ubah, sesuaikan kaedah mengajar tu dengan minat anak tuan-tuan dan puan-puan. Ini ada rakan saya Cik Fauzi pagi tadi dah cerita, budak yang nampak aktif, dia suka ganggu kawan, sebenarnya dia extrovert kan. Budak yang memang tak boleh duduk diam, dia suka macam tu. So cara ajar dia lain. Ada yang punya kecenderungan yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu saya mohon sangat, bagi kami peluang, kepercayaan, kita tambah baik kaedah kita ini, kita tengok hasil dia. Kita jangan komen dulu. Okey, siapa-siapa pun nak buat belum apa-apa komen. Orang kahwin pun baru duduk sanding tu, orang dah tak duri dah komen siap-siap dah. Kan? Komen ni tak habis hidup ni. Orang tu baru akad nikah semalam, baru bersanding dah macam-macam komen. Itulah ini. Biar dulu, bagi can. Esok pandailah dia. Ada orang tu cerdik lepas kahwin. Sebelum kahwin tu tak berapa nak cerdik. Ada orang tu dah cerdik dulu, lebih-lebih. Tapi tak kahwin-kahwin pun ada. Jadi samalah tuan-tuan dan puan-puan. Psikometrik ni kita akan buat supaya kita boleh lihat potensi sebenar anak-anak itu. Betul kita channelkan dia. Jadi sebenarnya dalam slide saya ni ada beberapa yang saya nak kongsikan. Yang ni, budak-budak yang sebelah kiri itu tak nak datang sekolah tu, berbulan tak datang sekolah. Sebab apa? Anak B40. Lepas tu tak tahu baca, tak tahu nulis. Apa yang cikgu buat? Dia adakan alat muzik, dia suruh budak tu main muzik. Dia buat nombor asas je, 1 sampai 8. So ketuklah alat tu, ikut nombor. Dah tahu nombor, dia seronoklah ketuk ada bunyi, bunyi lain-lain. Seronoklah dia. Lama-lama semua tu yang baju biru tu tolaklah saya tu baju biru juga. Saya dah. Tapi yang lain baju biru t-shirt tu, okay. Semua tak tahu baca nulis asalnya. Sekarang dah boleh baca, menulis, mengira. Tarik ke sekolah dengan apa? Dengan alat muzik. Bukannya datang tu buat test, dia tahu ABC. Tahu muzik. Lepas beberapa minggu boleh main muzik, cikgu pun tak ajar ABC, itu ini dah pandai dah baca, nulis, kira. Yang bawah ni tarik dengan lukisan. Ada yang dah boleh jual lukisan dia. Mula tak nak datang sekolah, suruh melukis. Tekun dia melukis sampai lukisan dia boleh jual. Jadi itu adalah kecenderungan dia. Kita nak kesan melalui psikometrik. Jangan kita silap. Kita kadang anak-anak ni tengok semua, kalau yang straight A tu bukan main lah, kita puja-puji je. Jadi yang tak ada A ni selalulah tertinggal. Jangan ingat macam tu. Besok dah terlantar dah katil, tengok yang straight A ke yang straight E, tolong tukar lampin, tolong suap makan. Dah nampak dah. Boleh nampak. Saya buat pemerhatian. Yalah, bukan nak cakap apalah, sempatlah jaga mak ayah kan. Sampai di hospital Kota Baru tu, nurse, doktor pun panggil saya doktor. Tak tahulah rupa saya macam doktor ke, keluar masuk senang je. Doktor, dia tegur. Padahal kita pergi jaga ayah je. Jadi kita tengok rupa siapa yang akhirnya akan pergi jaga orang tua kat hospital, sanggup mandi, semua celah-celah katil, tukar baju. Jadi inilah budak-budak ni akhirnya yang kita nak cari. Ini Kuala Pelih, tak jauh daripada sini kan. Kuala Pelih ni kapal nelayan, flag kat belakang tu B40. Macam mana nak tarik budak ni datang sekolah? Dia buat kelab bola sepak, Captain Kola. Kalau tak jauh lah yang duduk border dekat Pelih tu, cuba tuan-tuan dan puan-puan pergi.
SK Kuala Pelih. Guru besar dia ustaz, orang situ juga. Dia buat macam lorong terowong sampai ke padang tu, budak main bola. Yang menari tu budak-budak pendidikan khas, kumpulan sorak. Jadi datang budak ke sekolah sebab ada kelab bola. Dia punya tu macam kelab bola sepak luar negara, cuma standard sekolah lah. Dia ada bilik kelab dia, ada stor sukan, pakai zinc yang kontraktor habis projek dia. Minta zinc tu, dia pasang, dia catkan. Kalau merah apa dah itu? Merah hitam. Tema dia. Dia cantik. Datang budak ke sekolah, lepas tu baru dia ajar yang lain-lain. Bawa dulu ke sekolah. Jadi kalau kita faham minat budak ni, senang kita tarik dia ke sekolah. Yang tu SMK Abi, Karakter Rugby Malaysia sekarang dekat UKM. Bawa dia. Budak-budak SMK Abi cukup suka datang sekolah sebab nak main rugby. Ini budak yang pandai menjahit dekat Negeri 9. Rajin nak belajar sebab dia pandai menjahit. Cikgu pun bagi peluang, macam-macam dia boleh jahit. Okay. Dekat Melaka, dia buat poket Doraemon, satu almari yang simpan lauk mak-mak kita dulu tu. Dalam tu dia bubuh biskut, bubuh pensel, bubuh buku tulis. Budak-budak yang tertinggal boleh ambil dalam tu, tulis nama dalam buku. Budak-budak lapar ambil biskut, tulis nama. Dah berapa lama dah dia kata tak ada budak curi pensel, curi pembaris, curi buku. Tak ada kat sekolah tu. Sebab dah ada kat situ. Jadi lapar perut, pergi ambil biskut, tulis nama. Biskut yang paling laris saya tengok. Maksudnya anak-anak kita lapar pergi sekolah, dia buat makan, kan? Nak tunggu rehat, dia makan biskut. Jadi dah tentu kat sekolah tu tak ada mencuri. Besok masjid tuan-tuan perempuan siapa nak pergi isi dalam gobok rezeki tu? Budak ni lah yang kat sekolah dulu dia pergi ambil biskut dalam poket Doraemon. Bila dia dah bekerja, ada duit besok, dia lah pergi isi kerobok rezeki kat surau dengan beras, dengan minyak, dengan gula. Sebab dia dah biasa kat sekolah dulu, orang jaga dia. Besok dia kerja, dia jaga orang. Jadi kalau duk bentuk cerdik dia kira duit dia, memang tak keluarlah duit dia masuk apa-apa dalam gobok tu. Kan? Ramai lagi orang kaya lain. Dia dah kaya, dia duk kira orang kaya lain. Jadi jenuh lah. Jadi inilah benda yang kita nak bentuk anak bangsa kita. Ada cikgu sini, Puan, mana nak tanya dia? Puan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Puan Surina daripada SMKH Langkawi. Okey, soalan yang nak tanya sebenarnya, saya ada waris untuk PPKI sebenarnya. Sebab tadi nak tunggu juga Tuan sentuh Pak PPKI. Jadi saya rasa memang program ni memang membantu, dan sekarang ni pun saya nampak sebenarnya tadi macam Tuan cakap, anak-anak PPKI ni dia kena ada penyebab yang kuat untuk dia pergi ke sekolah. Maksudnya bila dia ada keseronakan, barulah dia rasa macam nak pergi sekolah. Jadi dekat sini macam sejauh mana juga kementerian untuk nak bantu anak-anak yang ni, sebab yang saya tengok sebab kami pulau pula kan. Okey, macam tadi Tuan cakap, tak kisah pun kita duduk kat mana pun, bukan alasan dan bukan halangan untuk anak-anak ini untuk mendapat pendidikan yang setanding lah untuk semua. Okey. Tapi yang macam kita nampak banyak yang dekat Langkawi, sebab kita tak ada pusat untuk macam golongan PPKI ataupun anak-anak yang berkeperluan khas. Jadi kita bergantung sepenuhnya kepada PPKI kat sekolah. Jadi macam ada setengah-setengah anak-anak di Pulau Langkawi, ada yang diorang dah ada projek perniagaan diorang sendiri dan diorang masih lagi belajar di PPKI. Jadi dekat sini kita nak tahulah, maksudnya jika anak-anak ini dia ada sebab kita rasa kita bila kita mendidik dan memberi kepada mereka yang ubah hidup, yang diorang sendiri yang bangkit dengan jiwa diorang sendiri, diorang ada projek diorang sendiri, adakah benda-benda macam ni macam mana untuk nak panjangkan lagi itu? Terima kasih. Terima kasih Puan. Suka saya tengok kami cakap tu pegang buku nota. Kan? Ada abang seorang pakai buku 35. Dah lama saya tak tengok buku 35. Kan? Buat nota ni abang ni pakai buku 35. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan pun ada yang rakam, ada yang catat. Jadi memang saya tabik lah.
tuan-tuan YDP ABG memang orang yang memang nak cari ilmu dan nak bina anak bangsa di Kedah ini. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Jadi balik pada soalan tadi, inilah dia pentadsiran alternatif pendidikan rendah, pentadsiran alternatif sekolah menengah. Apa dia? Dulu anak belajar tahun 1 bawa ke tahun 6, jumpa tak ada apa dah dia. Jangan nak cerita nak tulis E pun menggigil, macam E pun tak berapa nak layak. Anak berpulang pendidikan khas, lepas tu naik sekolah menengah, lagilah pula SPM, tak ada apa, beribu-ribu keluar daripada sistem, tak ada apa-apa. Jadi mulai tahun 2021 Lembaga Peperiksaan mengorak langkah mengadakan pentadsiran alternatif sekolah menengah untuk anak-anak pendidikan khas. Saya tak ada slide penuh, saya ada slide yang ringkas saja. Tapi tak apa, sebab tuan-tuan dan puan-puan dah tanya, dah tahu dah saya slide apa yang saya nak masuk untuk negeri yang lain. Tapi kita akan share juga dengan Kedah nanti supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Nak ceritanya, pentadsiran alternatif ni kita nak taksir anak itu seawal yang mungkin. Masuk saja sistem sekolah tu kita dah mula taksir dia. Kita tengok dia ilmu apa yang dia boleh dapat, ilmu apa yang dia boleh amal, ilmu apa yang boleh menjadikan dia beradab. Ilmu, amal, adab, naik ke atas. Ke bawah gerah dia, ilmu tu hanya untuk diri dia saja. Pergi kanan sikit, ilmu tu untuk dia dengan keluarga. Pergi lagi, ilmu yang dia dapat tu untuk masyarakat. Bayangkan akan ada, kita akan kesan dalam kehidupan dia hari-hari tu budak duduk dalam kotak yang paling atas sekali. Dia beradab dalam masyarakat. Kita boleh jumpa anak pendidikan khas yang macam tu. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan cari. Anak pendidikan khas ni dia anak yang jujur. Kalau suruh datang, datanglah dia. Saya pernah cakap dengan seorang pengetua kolej swasta di Negeri Sembilan, sebab saya lama kat sana. Dia kata, Datuk, kalau malam Jumaat baca Yasin tu, budak-budak kolej ni, dia datang baca Yasin ni, budak-budak yang pendidikan khas, yang memenuhkan surau tu. Baik, aku je. Yang lain tu entah mana hilang, dia kata. Jadi nak cerita je. Jadi, yang itulah yang kita nak taksir. Kita tengok dalam persekitaran yang dia ada. Kalau kita buat aktiviti perkemahan, kita tengok apa yang dia boleh buat untuk diri dia. Kalau dia boleh dengan kawan-kawan, dengan keluarga, okey, naik sikit. Kalau dia boleh amal, boleh ada beradab pula, naik sikit. Jadi ini kita rekodkan, gunakan handphone. Ada Dr. Ibrahim ni, orang kuat di belakang taksir alternatif ni dengan rakan-rakan, kita laporkan. Dan ada yang dah dapat kerja pun, walaupun sijil itu baru pertama kali tahun 2021. Terima kasih puan kerana tanya. Dan sebenarnya bumi bertuahlah Kedah ni. Pagi esok di SMP KV Merbok, KBPM akan sampaikan sijil alternatif sekolah menengah pada kumpulan yang pertama di sana pagi esok secara rasminya. Jadi syabas dan tahniah kepada orang Kedah terpilih jadi tempat untuk kita lancarkan sijil itu. Nak ceritanya, kalau Allah Ta'ala nak susun tu teratur je, elok je puan tanya, dan besok kita nak lancar dekat sini. Ni kawan-kawan saya ada separuh dah pergi dah ke sana ni, tengok raptai tadi. Kita panggil reporter lagi. Nak ceritanya, anak yang keluar daripada sistem kita nanti, daripada sekolah rendah bawa ke menengah, anak pendidikan khas kita ni yang perlukan pendidikan khas, kita pun akan raikan mereka. Jadi bukanlah taraf tu sama dengan sijil SPM, tapi cukuplah untuk dia survive dalam kehidupan dia. Cukup untuk tandakan kebolehan dia. Dia boleh baca doa, dia boleh sambung kawan, dia boleh bersihkan tandas. Jadi semua itu kita akan ambil kira puan, insya-Allah. Ada rezeki anak istimewa itu. Jadi kita bersyukur kerana sistem kita ini makin diberi ilham untuk kita sentiasa memperbaiki dan menambah baik. Terima kasih. Okey, silakan kalau ada lagi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Datuk, nama saya Ahmad Romi Bomalazi, YDP PIBG di Sekolah Selinas Sekolah Ketin daerah Baling. Jadi tadi dah ada sekolah vocational, dah ada sekolah menengah, dah ada overseas pulau. Jadi pertanyaan-pertanyaan orang tu mungkin berkaitan jugalah. Jadi nampak gaya-gaya soalan tadi tu macam soalan guru-guru. Jadi saya ni bukan daripada golongan-golongan guru, jadi saya mewakili ibu seluruh Kedah untuk bertanyakan soalan, insyaAllah. Baik, pasal PBD pentadsiran bila gajah yang pernah disampaikan ketika dulu, nak bagi tahu ada ramai isu yang berkata tentang ketidakterusan mungkin berlaku. Contoh, mungkin ada yang bersetuju dengan saya hari ini. Dia kata mungkin yang ni anak guru lebih special, ataupun anak guru ni dia keutamaan. Benda ni pernah berlaku, pernah disampaikan oleh waris-waris bersembang. Kalau anak guru mesti dia ada special sikit untuk nilai tu. Contoh. Okey, lepas tu pula bila lihat berlaku di sekolah, contohnya pertandingan yang melibatkan dai, syarahan, tutup lihat anak guru. Bila menjadi pengacara di perhimpunan, tutup tengok anak guru. Jadi sebab nak tengok sejauh mana keterusan itu. Okey, bila berlaku dalam contohnya dulu majlis apresiasi, bila masuk tokoh yang tokoh murid, tutup anak guru. Bersetuju tak? Okey, baik. Yang tu yang nak tanya tentang sejauh mana dia punya keterusan juga. Dan juga saya terima kasih juga kepada Datuk tentang yang ni. Memang saya setujulah tentang dia kata kenapa kerja cari yang cerdik dulu, kenapa tidak yang baik dulu. Tu memang saya rasa memang satu usaha yang bagus untuk dilaksanakan oleh pihak kementerian. Dan juga cikgu pernah tadi Datuk pernah kata tadi akad, cikgu tadi akad, dia kata cikgu merasakan cinta dengan kerjaya, maksudnya nak bersungguh-sungguh lepas ni. Tapi hakikatnya cikgu, saya pergi banyak berjumpa dengan guru, dia kata dia stres. Betul, dia kata dia orang stres dengan peralihan macam-macam, dengan UPS dia tak ada. Lepas tu dia tambah lagi benda pelik-pelik ni. Sebab tu cikgu agama nak kencing awal. Betul tak? Tak tahulah. Saya dapat info, dia kata guru ni rasa malas nak kencing awal. Lepas tu pesi awal berniaga, rasa seronok. Itu jugalah. Okey. Lepas tu tentang peperiksaan tu, terima kasih peperiksaan tu dimasukkan, tapi dalam keadaan begitu drastik. Contohnya PT3, tiba-tiba PT3 dah tak ada. Jadi maksudnya terlampau drastik sangat. Memanglah peperiksaan ni ibarat kata tadi tak macam perlu nak periksa tak periksa sebab kita tak say. Okey, tak apalah, itu baguslah. Cikgu kata Datuk kata tadi guru Al-Quran dia tak periksa pun budak-budak dia. Memang tak periksa sebab huruf alif 1400 tahun dahulu sebut huruf alif, sebut dia alif kan, alif bata kan. Jadi sehingga hari ini pun alif bata. Tapi hari ini pendidikan kita dia macam-macam. Dia macam sakut ni kan. Dulu kita boleh hafal kementerian pelajaran siapa sekian-sekian. Sekarang ni tu nak ubah. Jadi kat situlah kata nak kata macam Cik Datuk perubahan tu kata nak kena budak sejauh mana dia boleh tangkap. Kalau kita peperiksaan tak ada macam tu lah. Terima kasih. Baik, insyaAllah wakil kepada Ibu Ayu, insyaAllah. Terima kasih atas soalan yang banyak juga tu. Okey, saya takut tak ingat soalan dia kan. Dah hujung ni tak berapa puas sangat dah nak ingat soalan tu. Okey, apa pun terima kasih tuan. Saya jawab yang mana saya ingat, yang tak ingat tu saya tanya balik. Dia sebenarnya tuk-tuk kan, macam TikTok lah. TikTok sekarang memang macam tu kehidupan dia kan. Dia berubah ni, kita kena ikut perkembangan zaman lah. Dan juga kita mengkaji melihat apa yang berlaku di luar.
Kalau kita tengok, anak kita memanglah macam hebat, dapat straight A plus apa semua, tapi negara kita masih lagi pengguna inovasi, pengguna teknologi. Kita bukan negara yang mengeluarkan ramai inovator, orang yang boleh membuat sesuatu yang hebat teknologi untuk negara. Jadi sebenarnya falsafah dah ada, kita nak bentuk macam mana. Jadi cuma kebetulan tu datang semasa pandemik COVID-19. Kita tengok, kita terkapai-kapai nak cari maklumat budak kita ni sebenarnya apa yang dia dah belajar. Sebab kita tu tak pressure, bila tak ada pressure tu masing-masing dah panik. Sampai tak nak mengajar pun kalau tak ada pressure. Ya Allah, sampai tak nak mengajar kalau tak ada pressure. Habis tu, kalau tak nak kahwin, tak payah belajar masak, kena juga masak kan? Jadi sepatutnya kita kena cari kaedah untuk mengajar, beri ilmu tu supaya dia boleh guna dan berjaya. Macam tadi lah yang KB tu, bila taksir 70% percaya, anak itu dah boleh hands on, orang yakin kerja pun senang dapat. Budak KB sekarang macam goreng pisang panas, peluang sekejap dah dapat. Jadi dia bukan tiba-tiba bila UPSR kita masukkan, kita buat engagement. Adakah wakil tuan-tuan dan puan-puan datang sesi di raya hotel tu? Kan kita tanya, kita turun majoriti. Jadi bila kita buat PT3, trend yang sama, hampir sama. Tapi masalah yang ada dengan PT3, bila nak buat aliran sains di tingkatan 4-5, makin turun, makin bosok. Tak buat pula budak asas sains matematik. Macam PT3 tu tak ada makna lah. Buat pre-officer, tapi budak yang aliran STEM makin kurang juga, matematik makin lemah. Jadi cerita dia, biarlah kita dah diri kat situ. Nak tak? Kisah ya, dah dekat 4,5 kan. Jadi sebenarnya kita nak bagi satu ruang peluang anak kita ni, dia terlibat dengan seronok, fun learning, belajar di sekolah dalam suasana yang seronok, yang lebih terbuka. Cikgu pun tak stres. Sambung pula cerita cikgu stres. Dia stres tu sebab mungkin masyarakat punya expectation untuk dapat bina, untuk dapat straight A. Tapi kalau beri sedikit keyakinan bersama dengan cikgu, kita nak anak kita ni sama-sama datang sekolah, lepas tu dapat belajar ni, berjaya, kan? Kita buat sama-sama. Sama juga sebab tekanan. Dulu semua nak fokus UPSR PT3. Okey, tak boleh, jangan buat pertandingan dalaman. Pilih je budak mana yang bagus, pergi bertanding jadi pensyarahan. So saya dah jawab soalan satu lagi. Maka pilih je lah yang dah pandai-pandai. Senang cerita. Padahal sepatut pendidikan ni buatlah segala aktiviti. Cik Nazar pun ada sini. Patut kena buat peringkat sekolah. Kita dulu macam-macam tanding dekat kelas. Lepas tu pergi pula peringkat tingkatan kita, lepas tu kohort kita. Akhirnya siapa yang terpilih untuk wakil sekolah tu syarahan. Sebenarnya satu sekolah dah bersyarah dah. Pilih tu, semua pandai bersyarah. Tapi kita tak buat macam tu. Kalau buat macam tu, nanti ada pula tanya, pergi sekolah, anak cerita hari ni kita bersarah lah mak, cikgu ni tak mengajar ke asyik bersarah. Jadi janganlah soal, biarlah cikgu buat aktiviti, budak tu seronok, pilih. Jadi semua terlibat, tak adalah pilih anak cikgu saja. Jadi sebenarnya kita ni kena bersama dan terbuka. Kebersamaan, keterbukaan, tak ada benda yang tak boleh buat, tak ada yang tak jadi. Buatlah sama-sama. Jangan fikir negatif kat cikgu, cikgu tak fikir negatif kat kita. Fikir elok-elok, saya yakin tuan-tuan dan perempuan di kedai ni, perempuan boleh buat macam-macam. Saya tak ada nak fikir tuan-tuan ada persepsi apa tu. Memang boleh. Sebab kita ni orang Malaysia hebat. Sebab tu saya tunjuk slide yang awal tadi. Budak main bola bawah 19 tahun, kategori 18 tahun, 41 tahun tak masuk final, boleh masuk final. Saya memang niat, saya dah cakap kamu pergi balik papan ni mesti bawa balik 2 piala. Satu juara, satu lagi piala baik. Dua-dua dapat. Dekat balik papan tu rupanya naik juara, dia bagi piala. Ada kan dalam gambar tadi kan? Piala. Piala naik juara, dia kecil sikit daripada juara, tapi bentuk dia sama.
Saya pun ambil gambar. Kalau zoom gambar tu, gambar saya tu dalam piala tu, reflection. Tapi saya kena serah pada PSKK lah. Kalau saya nak, saya boleh pergi sekarang ambil tu, ada. Jadi seronok tuan-tuan dan puan-puan. Saya test budak-budak ni kan, sampai sekarang ada WhatsApp dengan saya. Satu grup lagi kita dengan budak-budak tu. Sampai nak suruh saya jadi pengurus. Saya kata mana boleh, saya dah TKPM di kementerian nak suruh saya jadi pengurus. Awak FPM, pergilah. Jadi nak ceritanya, anak-anak ni mudah sangat lah. Okey, cerita pasal cikgu stres, cikgu tak minat. Saya pernah sesi macam ni lah. Cikgu ada 200 orang lebih. Saya cakap, bangunlah seorang cikgu bercakap. Tuan, saya nak cakap kat tuan, saya dah submit orang buat master. Saya tak nak lagi jadi cikgu. Saya nak letak jawatan. Saya benci jadi pendidik. Sebab saya habis dah buat cara ajar anak murid saya tak faham-faham dan saya kecewa. Tuan cakap tadi stres je kan? Ini depan-depan saya dia mengaku. Tapi tuan, hari inilah bila saya dengar tuan bercakap apa sebenar kerja buat cikgu, kejujuran, keikhlasan bina anak bangsa, saya berjanji dengan tuan, saya akan jadi cikgu yang terbaik atas dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai lepas tu cikgu-cikgu buat pelatihan. Terharu dengan ungkapan dia tu. Sebenarnya budak ke cikgu ke, cerita dia sama je. Suami ke isterinya sama je. Semua nak kena pujuk, semua nak manja, semua nak dibelai, semua tak nak masalah. Jadi janganlah beri dia masalah, beri dia seronok. Tak adalah dia nak pencen. Saya nak pencen 7 hari bulan 11 tahun depan. Ni dah 59 ni, tahun depan 60. Setahun ada 15 bulan je lagi. Tapi saya rasa macam baru lantik jadi cikgu je. Seronoknya jadi cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Nak cerita bersambung-sambung ni, pergi sana sini, tapi seronok tu kerana ada kepuasan. Kalau tak, mana saya nak boleh jumpa beratus-ratus orang YDP dalam satu dewan kalau saya duk asyik fikir negatif. Tapi rezeki saya jumpa orang hebat-hebat dekat Kedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita suntik cikgu punya semangat tu. Tuan-tuan dan puan-puan main peranan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ada ibu bapa yang ramai. Kalau sekolah tu 300 orang, 600 orang, ibu bapa, cuba pengaruhi mereka. Marilah kita tolong cikgu-cikgu. Kita buat sama-sama, confirm. Saya dah tanya banyak sekolah dah yang berjaya mendidik anak di sekolah tu berkat kerjasama PABG dengan kepimpinan sekolah. Confirm. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah jadi pengetua 6 bulan. Lepas tu dipanggil balik ke jabatan. 6 bulan tu saya berbaik dengan PABG. Macam-macam dapat. Anak-anak pada tahun berkenaan dapat keputusan yang cemerlang. Senang je buat kawan. Tuan dah jawab semua ke soalan tu? Boleh lah kita semua lah halal lah yang tak jawab tu. Tuan ada soalan baru? Ada ni. Tuan mana tadi? Ada. Saya takkan berhenti kalau tuan tak berhenti tanya. Itu formula dia. Okey, terima kasih untuk bagi peluang juga. Okey, saya dari NYDP dari Sekolah Menengah Dato' Syed Ahmad Kuala Lerang, Padang Terap. Okey, sebenarnya saya nak tanya macam yang Kawi tanya tadi, tapi dia tanya dia okey lah. Kita pun dapat feedback daripada macam itulah daripada guru dan kita pun nampak sebenarnya kita nampak satu perubahan yang drastik lah, perubahan dasar sebenarnya. Jadi kami bagi pihak ibu bapa, saya minta saya ambil peluang bertanya Datuk direct lah berkenaan dengan kita punya kurikulum, sebab kita tengok ayat Kementerian Pendidikan memang dah saya rasa macam dah ban terus lah aktiviti air, aktiviti air. Sebenarnya bagi saya walaupun dia beresiko tapi adalah sangat penting sebab kita diliputi dunia pun diliputi oleh ayat. Jadi sebab saya daripada pengalaman saya, kita tanya, saya buat pelancongan di Tasik dulu sana. Jadi ada satu masalah yang dari Europe, 2-3 orang masalah lah tanya. Bila kita dapat nak main aktiviti ayat, saya tanya, can you swim? Dia gelap. Dia kata 90%, 95% di Europe semua boleh berenang. Dia kata.
Jadi sebenarnya dia daripada dasar pendidikan. Jadi kalau pendidikan kementerian tidak masuk balik aktiviti berenang ni, sebab tu berlaku belakangan ni berlaku kes lemas pasal tak ada kemahiran berenang. Jadi mungkin keluar daripada itu, tapi termasuk juga dalam aktiviti seperti perkemahan masuk dalam kita punya ni. Jadi kita berpeluang ni saya minta kementerian masukkan balik aktiviti ni sebab dia fun dan termasuk dalam PSR kita punya tu lah. Jadi kita minta Dato' pertimbangkan balik dasar yang telah dimasukkan. Terima kasih tuan, sangat sokong pandangan itu. Cuma kita akan teliti apa yang telah kita putuskan. Tapi nak kongsi yang terkini, kita ada satu surat siaran yang dah sekian lama diguna pakai. Aktiviti untuk keluar waktu pengajaran pembelajaran oleh sebuah sekolah hanya 2 kali dalam setahun. So saya bangkitkan dalam mesyuarat supaya kita lihat semula. Kalau 2 kali satu kohort lebih adil, dapatlah pergi aktiviti lawatan ke kilang, ke eksplorasi di mana-mana, berilah satu pengalaman yang berbeza untuk pelajar. Ini 2 kali, kalau sekolah ada PPKI habis, orang lain dah tak boleh pakai. Jadi sebenarnya aktiviti beginilah penting untuk kita bina karakter anak-anak kita yang kita bercakap dalam sekolahku sejahtera itu. Jadi insya-Allah, terima kasih. Kita akan lihat Tuan Timbalan BSKK pun ada kat sini, Rawai pun ada. Kita lihat semula. Tapi tak ada perkara yang mustahil kalau kita buat elok-elok dengan SOP, dengan kalau tidak kita satu hari besok lifesaver pun tak ada. Orang berenang pun tak ramai, macam mana nak dapat lifesaver? Jadi kita kena mula di satu point supaya kita terus perkasakan. Sebenarnya saya sangat yakin aktiviti co-curriculum kita mesti perkasakan. Kalau boleh dia didahulukan daripada yang lain. Sebab inilah perkara yang akan menarik anak-anak kita ke sekolah dan dia kekal dan dia seronok. Dan lepas tu dia akan jadi orang yang boleh menyelesaikan masalah, orang bertanggungjawab, orang yang ada jati diri dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, berani saya cakap begitu sebab saya daripada sekolah rendah, saya aktif berpengakap. Terus berpengakap sampai ke saat paling kritikal. Bulan 10 pentarapan untuk pengakap raja, bulan 11 peperiksaan SPM. Jadi bagi kami yang belajar di sekolah asrama penuh sangat kritikal. Jangan ada yang tidak bagus resultnya sebab aktiviti co-curricular. Tapi saya bertekad, saya kata saya nak pergi pentarapan itu dan alhamdulillah saya dapat anugerah CJ pengangkat raja. Apa yang saya nak kongsikan, CJ pengangkat raja itu saiznya besar sebab ada 9 sultan yang tanda tangan, lebih besar daripada ijazah. Kita tak boleh nak masuk dalam folder. So bila saya dipanggil temuduga untuk cikgu, penemuduga tanya saya, kenapa CJ itu tak masuk dalam folder? Saya kata, tuan tak boleh masuk sebab saiz dia besar. CJ lah kok besar macam tu. Saya kata CJ pengangkat raja. Maksudnya tak ramai orang pernah tengok CJ pengangkat raja. Dia kata boleh saya tengok. Saya hulur dia tengok. Okeylah, macam tu kamu ceritalah apa pengalaman kamu jadi pengangkat raja. Saya cerita daripada sekolah rendah. Saya start tanam sayur bila berumur kakak sampai terpotong bahagian jari ini, sampai sekarang pun ada lagi kesan dia. Sampailah saya dapat pengangkat raja. Saya cerita satu persatu. Habis saya cerita, okey Pak Karudin, kamu layak jadi cikgu. Itulah satu-satunya soalan yang ditanya kepada saya untuk diterima saya sebagai cikgu. Dan hari ini saya boleh berdiri kat sini bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Itulah rahsia co-curriculum. Jadi janganlah anak tuan-tuan dan puan-puan sibuk main bola, dah kejar dia, potan dia, sibuk nak suruh pergi tuition. Bola sampai je peringkat Asia, pengangkap sampai je depan sini. Jadi banyak lagi yang hebat. SMPIB tadi masuk pun UKM, Kapten Malaysia lagi. Jadi saya sangat sokong tuan-tuan dan puan-puan,
betulkanlah persepsi. Dunia dah jauh pergi. Orang yang kreatif, ada inovasi yang tinggi apa semua tu, dia punya cabaran pemikiran dalam kehidupan dia tu jauh lebih hebat. That's why dia fikir macam tu. Kalau kita didik dengan benda yang dalam buku sahaja semata-mata, jadi dia macam buku lah, keras. Ilmu tu duduk dalam tu, tak keluar-keluar. Cuba biar dia tengok benda yang ada kat luar dan dia boleh fikir macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak berhenti, tak berhenti saya ni. Malam ni ada program di Sungai Petani. Boleh tak kalau 1, 2 lagi lah soalan Okey, 2 lah saya bagi 2, boleh? Dan wanita seorang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Siti Khadijah binti Abdul Samad, mewakili NYDP Sekolah Menengah Kebangsaan Gulau dan Sekolah Kebangsaan Gulau di SEK Kawasan Pedalaman. Saya nak tanya, saya mewakili ibu bapa di sini, nak tanya berapa kerakkah PBD dan PBS perlu dilaporkan? Kerana waris ada yang tidak memahami apa itu PBD dan PBS. Tetapi kemenjadian murid di Sekolah Kebangsaan Gulau dan Sekolah Menengah Kebangsaan Gulau amatlah baik. Itulah peranan PIBD. Pemesahan itu juga baik untuk semua, tapi PIBD perlu memainkan peranan penting, tidak perlu menoneng jari terhadap guru, waris dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Okey. Pelaporannya akan dibuat 2 kali setahun. Untuk tahun ni pertengahan tahun dia guna yang sedia ada. Mula yang akhir tahun dah masuk tahun 23 nanti ada pelaporan pentaksiran bilik darjah berterusan dengan ujian sumatif, ujian akhir tahun tu. Lepas tu pentaksiran psikometrik, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum. Okay. Jadi lepas tu itu menggunakan sistem dan berlaku tengah tahun. Jadi 2 kali lah setahun. Dalam tu ada TP. Okey, untuk PBD, TP yang dia hari-hari berterusan, satu lagi TP untuk akhir tahun. Dia tulis, ada deskriptor, dia tulis apa yang anak itu boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan baca nanti apa yang anak dah kuasai. Dalam bahasa Melayu katakan berterusan macam ni, akhir tahun macam ni. Dia berbeza sebab akhir tahun tu dia hanya kognitif yang bertulis, tapi berterusan tu yang dia buat macam-macam dalam kelas. Okey, dan ada ulasan cikgu apa usaha anak itu. Okey, rajin, kerjasama dan sebagainya. Jadi kat situlah kita boleh buat intervensi, apa kita boleh tambah baik tentang diri anak itu bila dia naik darjah 5, darjah 6 sampailah tingkatan 3. Jadi itu kelebihan pelaporan yang baharu ini, supaya ibu bapa dapat lebih banyak maklumat. Dan berkait dengan ujian psikometrik nanti boleh kait apa minat anak itu. Lepas tu cikgu tulis anak ini kelebihan dia macam ni, macam kena pula kecenderungan dia dengan apa yang dia buat. Ataupun sebaliknya, maka kita buatlah cara yang dilaporkan dalam ujian psikometri. Ataupun boleh bincang dengan cikgu terangkan. Itu kerja kita lah, nak terangkan pada cikgu supaya boleh sampaikan kepada waris-waris. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa semua. Satu soalan lagi boleh saya bagi sebelah sini lah tuan tu. Okey, rancak sikit. Ini slot yang pertama ni dengan ibu bapa. Okey, kami nak kumpul soalan supaya boleh address. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Anwar bin Ishaq, YDP Sekolah Tengku Putra Bali. Di sini saya nampak pencerahan berkenaan dengan pentafsiran dah jelas, saya rasa dah jelas. Tapi tuan ada sebut tentang semangat.
Okay, semangat kepada pelajar. Daerah Baling sekolah dia masih lagi orang kata dalam kategori sekolah yang uzur. Sekolah yang uzur. Sedangkan kita nak murid-murid datang ke sekolah dengan semangat untuk belajar. Okey, untuk belajar. Tapi sekolah telah menyebabkan semangat murid-murid itu hilang. Sekolah memang tak rapikan lagi. Baru ni kami mengadakan mesyuarat agung PIBG. Guru besar sendiri sekolah tu, dia berasal dari sekolah tu, dia kata pintu pagar tu daripada saya masuk sampai ke sekarang, daripada dia murid dan pengetua, pintu pagar tak buka lagi. Tuan-tuan bayang tengok. Saya memohonlah kepada KPN, Kementerian Pelajaran Malaysia, supaya mengkaji dulu, mengkaji dulu prasarana sekolah yang perlu diambil tindakan segera untuk menaikkan semangat murid-murid. Sekolah Baling, saya minta maaf Datuk, memang uzur betul. Sekian, terima kasih. Terima kasih tuan. Ini kira mewakili rakan-rakan lah ni. Tangan kuat tu. Saya cakap macam-macam tak ada siapa nak tepuk tangan. Bila sahabat kita cakap pasal infra terus tepuk tangan, merajuk saya. Durah saja. Sebenarnya itulah hakikat dia. Kita ada 10,000 buah sekolah seluruh negara. Kami pun baru keluar siaran. Naik kau tumpang kena beli tiket sendiri, kelas ekonomi, kan? Banyaklah benda nak jimat duit rakyat ni supaya kita boleh tolong macam-macam rakyat beri subsidi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa beri perhatian. Ada SOP, di negeri pun ada pengarah negeri, di PPD ada tuan PPD. Apa-apa yang daif tidak selamat, dia ada skala dia 1 sampai 7. Yang 7 tu yang daif. Daif tu kalau pakai memang tak selamat, berbahaya, itu tindakan segera. Kita teliti satu-satu tu, tengok untuk ambil tindakan dengan duit yang kita ada. Jadi kalau sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, selalulah maklumat yang cukup pada pengarah, kami akan angkat untuk mohon dengan Kementerian Kewangan. Kita bergantung pada duit yang kerajaan bagi. Apapun di mana yang tuan-tuan dan puan-puan mampu dengan usaha sokongan daripada pihak yang ada di kawasan tuan-tuan dan puan-puan, usahakanlah. Kami sangat bersyukur, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya PIBG banyak membantu sistem pendidikan negara. Dapatkan duit, benda yang kecil-kecil itu selesailah. Setakat tombol, bilik air, kunci selah apa tu semua beres, kan? Tapi yang kasak-kasak tuan-tuan dan puan-puan dah tak boleh nak tanggung. Jadi beritahulah kat kami, kita cuba bantu semampu yang mungkin. Apapun, kita baliklah kepada pendidikan, bina anak-anak kita. Kalau keadaan itu sederhana, biarlah dia terus jaga kebersihan, jaga keselamatan, jangan rosakkan apa-apa. Jadi ini yang kita nak didik dari semasa ke semasa. Jadi kalau tidak, kita akan buat perkara yang sama 5, 10, 15, 50 tahun yang akan datang. Tapi kalau masyarakat kita dah berubah dengan satu sikap nilai yang baik, maka masalah infra selesai, sasiah anak bangsa kita dapat kita bentuk macam kita tengok di negara maju yang cantik, bersih, terjaga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahun 97 saya pergi ke Jepun, bawah friendship program, sebulan duduk kat sana, tengok bagaimana masa tu barulah dapat pergi keluar negara, tengok betapa cantik dan bersih mereka jaga negara mereka dengan penuh kesantunan. Impian saya pada ketika itu supaya satu hari negara Malaysia boleh jadi macam negara Jepun. Jadi atas hasrat itu, bila saya jadi pengarah Negeri Sembilan, dalam minggu pertama itu saya fikir ke mana saya nak bawa seluruh warga Negeri Sembilan ini. Saya dah diamanahkan untuk jadi pengarah. Jadi saya fikir inilah masanya Allah Ta'ala bagi saya peluang. Saya impikan untuk lihat apa yang berlaku di negara Jepun. Maka saya fikir
kita kena buat satu perubahan sikap anak-anak kita. Kita kena ubah persepsi ibu bapa supaya melihat kebaikan itu didahulukan. Kita jadikan anak itu baik dahulu. Saya dah cerita dah tadi, alhamdulillah. Pertama kali saya bercakap, semua ibu bapa menyambut dengan baik. Alhamdulillah, syukur sangat. Sebab pada ketika itu orang sedang bercakap kecemerlangan akademik. Tiba saya jadi pengarah bercakap tentang bina karakter. Rupanya tanggapan saya tidak benar. Rupanya ibu bapa, masyarakat, anak-anak sendiri ingin lihat kebaikan berlaku dalam kehidupan. Jadi untuk mudah nak ingat, saya jadikan ABC. Bukan air batu campur, tapi anak yang baik lagi cerdik. Dan saya dah cuba, itulah yang saya bawa anak bola sepak itu. Dan alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kalau dapat saya kongsi, bawalah apa yang tuan-tuan dan puan-puan mampu, okay, di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, benalah anak bangsa kita. InsyaAllah mereka akan jadi amal jariah kepada kita semua. Jadi dengan itu saya susun dan sepuluh mohon ampun dan maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak elok, tidak enak didengar, yang tak elok atas kelemahan saya. Segala yang baik datang dari Allah Ta'ala untuk majlis ilmu kita petang ini. Semoga dipermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan, mendapat berkat dan rahmat Allah Ta'ala, dianugerahkan syurga yang kekal abadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kedah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas perkongsian yang disampaikan. Begitulah tadi kupasan berkaitan pentaksiran berasaskan sekolah PBS, jelas, menyeluruh dan terlaksana sudah sesi soal jawab bagi sebarang kemusykilan yang terbuku. Sesungguhnya ucapan dan rakaman tahniah kepada yang bertanya. Anda telah bertanya kepada individu yang tepat dan anda adalah individu yang bertuah pada hari ini kerana terus bertanya kepada yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum. Dengan berakhirnya sesi pentaksiran berasaskan sekolah itu tadi, maka sesi libat urus pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah sesi akademik 2022-2023 peringkat negeri Kedah tiba di penghujungnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan terima kasih atas kesudian hadir tuan-tuan puan-puan dalam mengambil cakna akan pentaksiran berasaskan sekolah. Jutaan apresiasi buat tetamu-tetamu utama dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali atas kesudian bertandang di bumi jelapang padi ini. Terima kasih kepada bahagian pengurusan sekolah harian, bahagian pembangunan kurikulum, lembaga peperiksaan, bahagian sukan, kurikulum dan kesenian dan sekalian penghargaan buat pendukung utama peneraju pendidikan negeri Kedah Tuan Haji Ruzaini bin Ahmad. Tetamu utama akan bergerak meninggalkan Dewan dan dipersilakan untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan. Dipersilakan. Dan peserta sesi libat urus pada hari ini turut dipersilakan baik sebagai tanda kenangan dan ingatan memori berada di negeri Jelapang Padi. Dipersilakan tetamu utama, Tuan Pengarah dan untuk berada di pentas dan kita akan jayakan sesi fotografi. Dipersilakan juga semua ahli jemputan peserta daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru MUTP serta hadirin sekalian untuk rampat ke bahagian hadapan Dewan untuk kita jayakan sesi fotografi ini. Datang dekat-dekat, rapat-rapat biar cantik kenangan di negeri Jelapang Padi.